yang merupakan sebahagian daripada sahabat Ibnu Mahdi SHT. Seperti beliau, saya mengucapkan pertama terima kasih kepada masjid yang telah memberikan kerjasama yang amat baik. Dan ini adalah kali kedua kita kerjasama dengan Masjid Wilayah dalam mengadakan program di bawah Ibnu Mahdi SHT. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, dan daripada dekat dan daripada jauh. Untuk aluan ini saya ingin menyebutkan sedikit kenapa kita buat program ini. Tapi sebelum tu saya elok kita sebut mengapa kita buat ataupun tubuhkan satu kumpulan penyelidik yang kita tubuhkan atas dasar sendiri, tidak ada mana-mana sponsor daripada siapa-siapa. Cuma atas kesedaran dan atas ukhuwah persahabatan kita wujudkan satu nama ini yang kita pilih Ibnu Mahdi, iaitu seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan muhaddisin yang meninggal pada tahun 198 Hijrah. Dan Ibnu Mahdi ini merupakan nama penuhnya Abdurrahman bin Mahdi, dan dia merupakan guru kepada ulama-ulama hadis yang terkenal selepas beliau. Dan di antara muridnya ialah Ali bin Al-Madini, iaitu guru kepada Imam Bukhari. Jadi kedudukan dia ialah guru kepada guru Bukhari. Dan nama itu dipilih kerana pertamanya ingin mempopularkan nama-nama ulama yang sepatutnya dikenali. Dan insyaAllah kalau ada rezeki akan datang, kita akan buat program khas untuk memperkenalkan Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian tujuan kita buat itu juga ialah kerana saya secara peribadi ingin memberikan sumbangan walaupun tak seberapa dalam menyebarkan ilmu hadis di Malaysia yang telah pun disebarkan sejak sekian lama dulu lagi, alhamdulillah, daripada jasa ulama-ulama terdahulu turun-temurun di Malaysia yang belajar hadis di luar negara dan balik buka pondok-pondok dan sekolah dan juga buat pengajian. Ini ramai. Dan masa ke semasa ilmu hadis ini berkembang dengan kadar yang kita katakan baik, walaupun tak begitu hebat sama seperti negara-negara Islam yang lain. Jadi terasa untuk memberikan sumbangan yang tidak seberapa lah untuk memajukan lagi bidang ini. Dan ketika itu kita buat program secara kecil-kecilan. Ada beberapa orang sahabat, saya ada beberapa orang ustaz, kita berpakat untuk buat program. Tapi kita buat program lebih kepada tidak ada satu penganjur yang khas. Jadi kita fikirkan kita buat satu pasukan kajian, dan juga kita dalam masa yang sama kita bertemu untuk buat training bersama kita, dan disilir oleh saya dan beberapa orang ustaz, dan kita buat program untuk masyarakat. Jadi kita ada dua, kita perlu mantapkan diri kita, dan kita perlu bantu sahabat-sahabat kita yang lain yang inginkan tentang hadis. Dan alhamdulillah kita dah buat 9 program, ini yang ke-10. Program kita sifatnya lebih kepada berkongsi maklumat penting, tidak kira daripada apa sudut dalam hadis. Sebab tu kalau kita tengok program yang kita dah buat, dia melibatkan banyak juga bidang. Contoh awal-awal kita buat tentang sejarah pembukuan, sebab kita merasakan penting. Kemudian kita juga ada buat beberapa program perbincangan yang agak dalam, seperti tentang Imam Bukhari menjawab persoalan adakah ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari. Kita ada buat program. Dan kita juga ada buat majlis bacaan hadis 40. Dan akan datang insyaAllah kita akan buat di Shah Alam. Kita buat bersama dengan sebuah surau Alam Budiman, surau Raudatul Firdaus Alam Budiman, Shah Alam. Kita buat program bacaan hadis hari-hari puasa daripada kitab Umratul Ahkam. Itu program yang akan datang. Dan kita juga dah buat tentang tokoh, biodata tokoh, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ke-9. Dan juga kita akan buat insyaAllah, dan kita dah buat 2 bengkel kajian sanad dan matan, untuk sekadar memberi sekilas pandang tentang bagaimana hadis dikaji. Jadi kalau ditanya kenapa kita buat ataupun apa tujuan kita buat Ibnu Mahdi ini dan juga program-program ini, ialah kita pertamanya untuk menyebarluaskan lagi ilmu tentang hadis dalam masyarakat.
Sebab kita tahu tuan-tuan yang hadir dan juga masyarakat di luar, dia ada banyak level. Tuan-tuan sendiri ada yang dah lama belajar hadis, ada yang baru belajar, ada yang dah lama belajar tapi tak naik level sukatan, dan ada yang terlalu dalam sukatan dia sehingga mungkin bagi dia nak program yang lebih memuaskan jiwa dia. Tapi kita semua bersepakat insya-Allah bahawa banyak daripada kalangan masyarakat ni ramai yang perlukan asas, dan ada sebahagian pula yang dah belajar banyak tapi asas tu mungkin kurang dan tak dilengkapkan. Jadi kita buat program untuk memperlengkapkan asas ini, seolah-olah kita sedang berjalan dalam kadar yang perlahan. Ada orang boleh yang tertinggal boleh ikut balik, ada orang yang dah laju dia boleh tunggu kita. Jadi program asas ni kita rasakan perlu sebab salah faham dalam hadis ini pelbagai bentuk, dan untuk menjawab salah faham ini perlukan kepada asas yang kuat dan perlukan kepada penambahan maklumat yang tak berhenti, yang berterusan. Jadi insya-Allah dengan kemampuan yang kita ada, kita akan kerjasama dengan banyak pihak. Sebab kita tak ada dana, kita buat program semua tak pernah minta bayar. Itu janji kita nak buat program paling mudah untuk dihadiri oleh orang. Pertama dia free, yang kedua dia makan, yang ketiga makan dia bukan sekadar kuih. Jadi kita ada perancangan kita ke arah memudahkan ilmu ni kepada orang. Sebab dan kita buat di kerjasama dengan banyak pihak kerana kita tak ada tempat, dan kita pun tak bercadang untuk adakan tempat. Kita cuma adakan pengisian. Dan setakat ni alhamdulillah banyak masjid dan surau, banyak pihak ingin bekerjasama dengan kita. Sebab kita bagi dia orang kata peluang untuk menganjurkan benda ni. So, kita tak anjurkan sepenuhnya. Contohnya yang terbaru kita dapat kerjasama, insya-Allah kita akan buat program di beberapa tempat, di beberapa universiti yang sudi untuk panggil kita, dan juga di Darul Quran Jakim di Kuala Kubu. InsyaAllah kita akan buat di bulan puasa. Mungkin jauh sikit tapi kita macam itulah, kita akan pergi di tempat yang mana memberikan ruang untuk kita, kerana bukan senang kita nak dapat tempat yang ada kelengkapan yang sebegini. Dan juga alhamdulillah sebelah lama ni kita kerjasama dengan IIS di Sabah Islamic Media di Setiawangsa. Itu memang tempat yang dah lama kita buat program. Alhamdulillah mereka berikan tanpa mereka minta apa-apa daripada kita, dan kita pun tak mampu nak bagi melainkan pengisian program. Dan alhamdulillah surau dan masjid juga akan bekerjasama selepas Ramadan, selepas raya nanti akan ada beberapa lagi surau dan masjid yang akan buat program yang sebegini, dengan mereka sebenarnya anjurkan dan kita bagi pengisian. Cuma yang terdekat yang saya boleh beritahu ialah satu Ramadan di Surau Alam Budiman Shah Alam, kita akan buat program bacaan hadis dan huraian ringkas hadis-hadis daripada kitab Umdatul Ahkam, hadis puasa saja daripada kitab Umdatul Ahkam, iaitu kitab yang dikarang oleh Lughani Al-Maqdisi meninggal 600 Hijrah. Dia kitab Umdatul Ahkam, iaitu hadis-hadis hukum yang diambil daripada Bukhari Muslim. Jadi ada lebih kurang 33 hadis yang akan kita baca dan hurai secara ringkas pada waktu duha, kuliah duha. Itu tak dapat pergi makan lah maksudnya. Kita puasa kita tak dapat pergi makan. Kalau ikut program kita, syarat kita ialah makan. Sebab orang tanya saya kenapa penting, sebab makan ni, kalau Ashabul Kahfi pun dia tidur dalam gua, bila dia bangun first time dia buat ialah dia cari makan. Itu dalam Quran sebut kan. So tak payah cerita panjang, tak payah cerita berapa lama kita tidur dalam gua. Qalu kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, tak tahu berapa lama kita tidur ni. Cukup. Sekarang kita cari makan. Sebab dia bangun lapar kan. Jadi makanan ni penting. Jadi bulan Ramadan tu kita akan buat satu Ramadan, kita akan buat situ. Kemudian 5 Ogos kita di Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Ini pelajar sana uruskan. Itu program tu agak lama lah. Kalau program di Alam Budiman tu dia start waktu duha tu dalam pukul 8 lebih 9 macam ni sampai Zuhur. Kalau di Darul Quran Jakim
Kalau tuan-tuan ada masa ataupun duduk dekat sana, kita buat program satu hari. Maksudnya kita akan buat program bacaan setiap hadis dalam buku Hadis 40 campur dengan setiap hadis dalam buku Syama'il Muhammadiyah. Jadi buku Hadis 40 ada 42 hadis. Kita akan buat bacaan, dan buku Syama'il ada 417 hadis. Kita akan buat bacaan satu persatu. Dia tanpa huraian. Huraian kita buat soal jawab. Jadi program itu dirancang oleh adik-adik kita, para hafiz Quran di sana. Akan dibuat sepanjang satu hari, hari Ahad itu 5 bulan Ogos, satu hari sampai buka puasa. Itu maksudnya. Jadi hari itu memang hari yang meletihkan lah. Sebab kalau hari itu kita buat, ataupun kalau hari itu kuis, Kolej Muslim Islam Selangor dia buat bacaan Syama'il 417 hadis ini dia buat 8 pagi sampai 1 tengah hari ya, tanpa henti dia buat itu. So kita akan buat program ini. Itu program yang terdekat, dan insya-Allah dalam Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan ikutilah blog kita ibnumadi.com IBN untuk melihat apa lagi program yang kita anjurkan. Dan program insya-Allah free, itu penting, dan kita berikan juga beberapa maklumat dan info yang penting. Dan kita ada satu lagi benda yang kita boleh bagi sebagai bonus kepada yang hadir, iaitu kita bagi pengijazahan sanad kepada buku-buku yang kita buat program. Mungkin sebagai orang dia tahu, sebagai orang tak tahu, iaitu zaman berzaman tradisi ulama hadis sejak dulu, sejak zaman Imam Bukhari dan sebelumnya dan selepasnya, sehingga hari ini walaupun tak diketahui oleh sebahagian, sehingga hari ini ada tradisi, iaitu satu disiplin dalam menyampaikan ilmu hadis, iaitu para ahli hadis, para pelajar hadis, para penuntut hadis, termasuk kita semua ini, dia perlu ada disiplin dalam penerimaan maklumat, iaitu dia panggil pengijazahan sanad. Sanad ni ialah jalur periwayatan orang-orang yang terlibat sehinggalah kepada Nabi SAW. Jadi kalau Imam Bukhari di zaman dia, kita tak start lagi lah ni. Ini mukadimah. InsyaAllah lepas ni kita akan laju sikit. Contohnya kalau kita boleh buat contoh, Imam Bukhari dia hidup lebih kurang 100 tahun lebih, 200 tahun daripada Nabi SAW. Jadi bila dia mengambil hadis dalam buku dia, tuan-tuan semua telah pun tahu bahawa dia menyebutkan sanad. Sanad iaitu siapakah orang yang menyampaikan kepadanya hadis tersebut. Jadi contohnya kita ambil hadis yang pertama, Imam Bukhari sebut haddatsana al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Jadi guru dia yang diambil hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu, iaitu hadis innamal a'malu binniyat, hadis niat itu, hadis yang pertama dalam banyak buku termasuk buku Hadis 40. Jadi dia beritahu dalam buku dia, kata Imam Bukhari, haddatsana al-Humaidi, telah memberitahu kepada kami. Siapa? Al-Humaidi, nama dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni bukan sahabat Nabi lah. Abdullah bin Zubair ni ialah nama sama, tapi dia ulama guru Bukhari, dan dia juga adalah murid kepada Imam Syafi'i daripada Mekah. Kemudian bila tengok hadis kedua pula, dia kata hadatsana Abdullah bin Yusuf, guru dia lain pula. Dan begitulah seterusnya, dia beritahu nama guru-guru dia. Jadi guru dia pula memberitahu siapa. Maksudnya ketika mana dia jumpa guru tersebut, ketika mana dia jumpa Al-Humaidi, Al-Humaidi berkata apa? Haddatsana Sufyan bin Uyainah. Maksudnya dia beritahu, wahai Bukhari, aku ambil hadis ini daripada Sufyan bin Uyainah yang meninggal pada tahun 198, tak sempat jumpa Imam Bukhari. Jadi begitulah seterusnya, gurunya ambil daripada gurunya, ini dipanggil sanad, sampailah kepada Sayyidina Umar yang riwayat hadis niat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam disiplin ilmu hadis di zaman itu, ketika mana hadis tak dibukukan secara tersusun macam sekarang, maka sanad adalah satu keperluan nombor satu. Mesti ada. Tidak mungkin di zaman itu seorang ahli hadis seperti Bukhari dan sebagainya datang mengajar hadis di masjid atau di mana-mana di rumah tanpa ada sanad, tanpa ada jalur periwayatan siapa guru dia sampai kepada Nabi.
Di zaman itu, sanad sebegini adalah keperluan nombor satu. Daripada itulah ulama hadis boleh menilai adakah hadis itu benar-benar ada asal usulnya, atau ia tidak diyakini, atau ia tidak, ataupun ia diragui langsung, ataupun tak diyakini langsung. Semua berdasarkan dari siapa kita ambil hadis tersebut. Baik. Kemudian lepas Bukhari beri kepada murid dia seperti Firabri dan sebagainya, dan sebagainya berterusan. Maksudnya kalau tuan-tuan zaman tersebut nak belajar Sahih Bukhari daripada murid Imam Bukhari, tuan-tuan tak boleh pergi direct pergi minta ke dia balik rumah. Dia tak akan bagi. Dia akan suruh baca depan dia, atau dengar orang baca, atau macam-macam dari kaedah untuk pengesahan dan dipanggil pengijazahan. Itu maksud dia. Dibenarkan. Ataupun dalam istilah dia, keizinan meriwayatkan, keizinan menyampaikan. Jadi ini tradisi muhadis sejak dulu. Cuma dia taklah sepenting dulu dari segi zaman sekarang. Tapi ia tetap penting. Dia tetap satu tradisi dan disiplin yang dijaga oleh ulama. Contohnya saya beritahu kepada tuan-tuan pada pagi ini bahawa saya ada keizinan meriwayatkan Sahih Bukhari, masuk ijazah sanad. Dan itulah keizinan itulah yang saya nak berikan kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, terutama pada yang belum ada. Kalau yang ada, ditambahkan koleksi dia. Maksudnya dia ada keizinan meriwayatkan Sahih Bukhari secara pengijazahan sanad, tradisi dan disiplin muhadis zaman-zaman. Itu penting dia. Dan kalau orang tanya hari ini adakah dia sama penting macam zaman Bukhari, dia tak samalah. Tapi ia tetap penting dari pelbagai sudut yang lain. Maksudnya apa beza tuan-tuan? Setengah orang dia kata tak ada beza. Jawapan dia ada beza. Maksudnya apa? Maksud kalau tuan-tuan yang di depan saya, Ridwan kita, contohnya dia ada Sahih Bukhari di rumah dia. Dia beli cetakan yang paling cantik, yang paling mahal, yang berbaris, yang berwarna-warni, berjilid-jilid, font dia besar semua, kulit pun tebal, hardcover. Dia belilah, dia order, dia beli cantik, simpan di rumah dia. Tapi dia tak pernah ada keizinan meriwayatkan, keizinan pengijazahan sanad, dia tak ada. Sahabat sebelah kita beli Sahih Bukhari yang biasa saja, mungkin yang buruk, tercabut kulit macam saya bawa ni. Jadi, tapi dia ada pengijazahan periwayatan sanad daripada guru dia, daripada guru pada guru dia, sehingga Imam Bukhari. Baik. Ada orang kata tak ada beza. Sebenarnya ada beza. Beza yang paling mudah apa? Ni tak ada, ni ada. Itulah beza paling mudah. Kan? Saya ada, dia tak ada. Itu beza paling mudah. Takkanlah sama. Okey. Beza yang lain ialah dari sudut keberkatan. Kita zaman sekarang sebabkan banyak sangat orang bercakap tentang luaran, tentang fizikal, material, kita lupa tentang keberkatan. Bila mana guru kita, bila mana kita belajar dengan guru dan guru kita memberikan kita keizinan meriwayatkan hadis, dia memberikan keberkatan. Ulama kata dari segi apa? Dari segi bersambungnya lafaz guru kita daripada guru dia sehingga lafaz Nabi SAW. Dan dia belajar, terutama bila dia belajar hadis dengan guru dia, dan guru dia membaca atau dia membaca, dia mendengar hadis tersebut dibaca dalam majlis, walaupun sekejap, walaupun beberapa hadis ada yang habis. Ini lebih menambahkan keberkatan mendengar hadis. Sebab apa tuan-tuan? Baru malam tadi kita bincang dengan sahabat-sahabat tentang saya bincang dengan sahabat tentang Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud dan lain lagi, Nabi sebut nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Rasulullah kata nadarallah, Allah, semoga Allah memberikan cahaya dan keberkatan kepada siapa? Imra'an, seseorang, lelaki atau perempuan, sami'a, mendengar maqalati, hadisku. Mendengar hadisku. Maksud mendengar di sini, kata ulama hadis, bukan dengar suara Nabi, tapi dengar orang yang dengar daripada orang yang dengar daripada orang yang dengar daripada Nabi SAW. So ini satu keberkatan yang tak dapat pada orang yang sekadar pergi beli dekat rak buku Sahih Bukhari dan baca dekat rumah seorang-seorang. Dia tak mendengar daripada orang yang mendengar sampai kepada Nabi SAW. Nabi doa khas, orang yang mendengar hadisku. Ada setengah kata tak mesti macam tu, tak mesti dengar. Saya dengar orang baca hadis, itu dengar. Itulah kita nak. Maksudnya kita mendengar daripada orang yang juga mendengar, daripada orang juga mendengar, sehingga Nabi SAW. Dia ada kelebihan yang amat tinggi.
Kemudian sebagai orang kata, apa beza ustaz dua orang ni? Dua-dua ataupun yang dapat keizinan tak faham hadis, tapi yang tak dapat riwayat sanad keizinan faham hadis. Saya kata faham itu satu benda yang kedua. Betul. Sebab hadis Nabi tadi menyambung lagi, sami'a maqalati fawa'aha, dan dia memahami hadis tu. So memahami, mula-mula dengar. Dari segi apa? Dari segi tradisi meriwayatkan hadis. Sebab tu ulama, tuan-tuan, tidak ada ulama hadis zaman dulu sampai sekarang yang pandang rendah kepada membaca dan mendengar hadis, walaupun tak faham, tapi berguru dan mendengar. Tak ada. Yang pandang rendah tu bukanlah ulama hadis. Itu cerita dia. Ulama hadis dia hormat, kata ini penting. Tapi yang kedua juga penting, fawa'aha, memahami. Tuan-tuan ikuti kelas pengajian Sahih Bukhari di masjid, tuan-tuan ikuti CD ataupun buku huraiat. Ini untuk mengetahui dan menyedari dan memahami. Kemudian lepas tu hadis itu sambung, fahafizaha, dan dia menghafalnya. Hafalnya ada dua lah, kita kata. Hafal, tuan-tuan hafal sungguh-sungguh, ataupun tuan-tuan pelihara buku yang tuan-tuan ada tu. Itu juga dipanggil hafazan, menjaga hadis tu. Kemudian yang keempat, faballaghaha, dan menyampaikannya pada orang lain, mengajarkannya, menyampaikannya, menyebarkannya. So kita nak buat empat-empat benda ni. Kita tak nak kata satu tak penting, tiga penting, dua penting, dua tak penting, empat tak penting. Kita tak nak macam ni. Kita nak mengikuti tradisi pengajian yang penting dianggap penting, walaupun levelnya tak sama penting, tapi semuanya amat penting. Dalam hidup kita ada banyak benda kita buat dalam hidup, semuanya penting, tapi ada keutamaan yang kita berikan. Tapi tak boleh buang. Tak boleh buang benda tu, mesti ada. Jadi pengijazahan sanad ini adalah bonus yang kita bagi dalam setiap program kita, insya-Allah. Mana tuan-tuan pada hari ini, insya-Allah kita akan berikan keizinan periwayatan 6 buku ini melalui guru-guru yang jelas, melalui jalan periwayatan yang sampai kepada penulis buku itu dan sampai kepada Nabi SAW. Bermakna tuan-tuan boleh memberitahu ataupun beritahu orang lain, maksudnya berbincang dengan orang lain bahawa saya ada keizinan periwayatan, pengijazahan sanad daripada guru saya sehingga kepada Imam Bukhari, sehingga kepada Imam Muslim. Pada yang dah ada ulama hadis, kalau dia dah ada sanad, dia tambah. Dan tambah ni, untuk saya kongsi di awal ni, tambah ni ada dua jenis. Dia ringkas cerita. Tambah sanad dia bagi. Tambah sanad maksudnya apa? Menambah koleksi sanad ni dengan bacaan dan sebagainya ni. Penambahannya pertama, untuk mengulang banyak kali hadis tersebut. Sebab tu ulama hadis dia, kalau ada peluang, dia akan ulang berkali-kali, walaupun buku itu tebal. Paling kurang sekali, dua kali, tiga kali dia mesti ulang. Sebab tu guru saya yang baru datang baru ni dan akan datang nanti, iaitu Syekh Muhammad Awad Al-Manqush, yang akan datang pada bulan November, iaitu dia memberikan keizinan periwayatan Sahih Muslim. Alhamdulillah kita alukan pembentang bersama dengan saya ini, pembantu saya, iaitu Saudara Nawawi. Maknanya bila guru saya Syekh Al-Manqush yang masih masih muda lagi, yang masih berada di Mesir, bila dia beritahu kami, bila dia beri pengijazahan sanad Sahih Muslim, apa dia cakap? Dia kata saya telah mendapat pengijazahan Muslim dan khatam baca semua hadis Sahih Muslim sebanyak 3 kali, dalam 3 tempat yang berbeza. Maknanya apa tuan-tuan? Sahih Muslim yang ada dalam tu 7,000 lebih hadis tu, dia baca satu persatu depan guru dia 3 kali. 3 kali khatam hadis Sahih Muslim. Dan dia akan khatam lagi kalau ada program lagi. Sebab kita ni adalah pengajar dan pelajar dalam masa yang sama, murid dan guru dalam masa yang sama. Kita akan terus cari dan cari. Jadi apa kelebihan? Kita kata kalau kita fikir logik, setengah orang dia kata dah ada sekali dah lah, kan, dah baca sekali khatam dah lah, kenapa nak baca banyak kali? Inilah dia orang yang mungkin tak faham tradisi ulama hadis zaman-zaman. Dia akan rebut peluang, walaupun sekadar membaca beberapa hadis di depan seberapa ramai guru yang dia jumpa. Sebab tu hadis 40 tuan-tuan, yang kita bagi pengijazahan hadis 40 sampai kepada Imam Nawawi, bersambung sanadnya itu, kita baca berkali-kali depan orang yang ramai.
Untuk apa? Untuk faedah yang banyak. Ada orang kata kenapa ada faedah? Pengulangan tu semua orang cakap repetition is the mother of knowledge dah, apa semua orang cakap. Kita tak ulang. Kita tak habis dan kita tak ulang. So pengulangan penting. Yang kedua, pengulangan berserta huraian daripada orang yang berbeza. Guru makin ramai, ilmu makin meluas, pengalaman makin banyak. Itu kita nak. Dan satu lagi yang penting ialah bila kita ulang banyak kali ni, kita ada kemungkinan untuk menghafal dan recall hadis tersebut. So tuan-tuan yang biasa baca buku yang sama berkali-kali, tuan-tuan akan mudah recall maklumat dalam buku tu. Sebab tu kalau kita nak sesuatu, saya rasa tradisi ilmu hadis dan ulama hadis bukan dengan cukup dengan apa yang ada, tapi mencari dan mencari dan mencari. Itu maksud dia. Jadi bila kita bagi pengijazahan sanad ni, sebenarnya kita bagi satu hadiah untuk menyambungkan diri kita dengan guru-guru yang sampai kepada Nabi SAW. Macam juga baca Quran. Quran boleh kita ambil Quran dan baca seorang-seorang, tapi bila kita baca dengan guru yang pernah baca dengan guru dia sehingga kepada guru dia, kita akan dapat keberkatan, insyaAllah. Sebab tu ada orang bagi sanad Al-Quran. Sama juga sanad Al-Quran. Kita baca depan guru yang pernah baca depan guru dia, dan guru dia sampai kepada Nabi SAW. Jadi ini satu keberkatan, di mana kalau kita bertanya kepada orang yang tak ada, dia tak akan dapat jawab. Tapi pada orang yang ada, dia akan cakap, ya, saya belajar dengan ustaz sekian, ustaz tu belajar dengan ustaz sekian, sampai kepada Syekh Muhammad Khalil Khusari, sampai kepada Rasulullah SAW. Semua qari-qari yang tuan-tuan dengar nama dalam CD-CD tu, semuanya ada bacaan dan ijazah bacaan bersanad sampai Nabi SAW. Sebutlah Misyrari Syekh Ifasi ke, yang dah meninggal Muhammad Khalil Khusari ke, Syekh Abdul Basit ke, apa yang qari-qari ni, termasuk dengan Sudais dengan Syuraim, semua ada Masjidil Haram, semua ada sanad pengijazahan bacaan Al-Quran, kerana ia penting. Baik, satu sudut lagi yang penting yang saya nak sebut sebelum kita mula, iaitu bila kita ada pengijazahan yang sebegini, kita sebenarnya ada terlibat dalam proses apa? Proses belajar dengan guru, berguru. Itu maksudnya. Berguru ni sedetik pun kira berguru, sebulan, setahun, 10 tahun pun dikira berguru juga. Bila kita ada guru, kita kenal pertama dari mana kita ambil ilmu ni. So kita tak ambil ilmu ni daripada burung yang terbang, atau share Google, atau daripada email yang masuk. Kita tak tahu datang dari mana, kan? Tiba-tiba singgah seekor burung cakap dengan kita. Kita tak tahu dia ambil mana. Kalau burung ni burung kat tu, burung apa, dia boleh cakap, kan? Dia cakap lah, Hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Jadi burung macam hadis. Jadi kita tahu ke syekh dia siapa? Kita tak tahu. Tapi kalau kita berguru, kita tahu ini ustaz saya, sekurang-kurangnya inilah guru saya. Nanti saya nak cari guru yang lain, nak tambah dan tambah. Sebab tu ulama dulu dia buat senarai kamus guru-guru dia. Kamus guru. Maksud kalau kita nak buat kamus, tuan-tuan boleh buat daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai universiti. Sampai sekarang tuan-tuan tulis nama guru ikut alphabetical order dan siapa dia. Tuan-tuan kenal guru. Lain dengan orang yang tak kenal. Tuan-tuan belajar dengan siapa? Saya belajar sendiri. Ataupun saya belajar dengan siapa, saya pun tak tahu. Ia lain. Kita belajar dengan guru yang dikenali. Yang kedua, kita belajar sesuatu yang guru kita dah sediakan untuk kita. Contoh, bila saya berguru dengan seorang syekh, masa saya belajar kat Jordan dulu, dia terkenal hidup sampai hari ini. Di kalangan muhadis dia terkenal, iaitu Shu'aib Al-Arnaud. Dia asal Albania tapi lahir dekat Syria. Masa saya belajar dengan dia, umur dia 70 lebih. Sekarang dia masih hidup lagi. Apa faedah saya belajar dengan seorang guru umur 70 lebih? Tuan-tuan sebenarnya boleh faham. Dia ada pengalaman, dia ada try and error dia dalam hidup dia, dia ada hafazan dia, dia ada guru-guru yang dia jumpa. Maklumat ini perolehi kadang-kadang bertaburan, dia kumpulkan untuk kita. Kemudian dia beri kita panduan, nak buat apa lepas ni, nak buat apa. Dia dah tahu dah. Dan dia boleh pandu kita, jangan buat kesilapan sebegini, aku dah buat, kau jangan buat. Ini dipanggil faedah berguru, ataupun istilah Arab dengan faedah talaqi, iaitu menuntut ilmu daripada guru. Sebab tu guru kita, seramai mana guru kita, itulah yang menentukan luas atau tidaknya fahaman ataupun ilmu kita. Orang yang ada guru dia 3-4 orang, dia lain dengan guru dia 10-20 orang. Ulama dulu, ulama hadis seperti Ibn Hibban yang meninggal 354 Hijrah, Ibn Hibban dia ada guru lebih kurang 2,000 orang. 2,000 orang guru. Patutlah dia alim. 2,000 orang guru.
Kita campur tadika, seluar rendah, seluar menengah, universiti pun tak sampai 100 rasa. Mungkin kalau sampai tu kehebat. Buat pula buku kamus guru-guruku. Buat siapa nama guru saya, siapa dia. So ini akan menentukan apa ni hasil yang kita ada. Dan kemudian barulah kita bincang soal fahaman, memahami, soal beramal, Jadi bila kita bercakap soal hadis atau soal ilmu-ilmu Islam, rasa saya kita perlu bercakap soal melengkapkan tradisi ilmu itu sendiri dengan tidak mengabaikan kemodenan, tapi juga tidak melupakan disiplin tradisi tersebut. Ini saya perlu terangkan sebab tuan-tuan saya anggap sebagai penyebar maklumat kepada orang lain. Ya, tuan-tuan akan jumpa dia tak faham kenapa kita buat program yang bagi dia nampak kurang faedahnya. Sebab dia nampak macam tu bukan sebab benda tu kurang faedah, sebab dia tak nampak faedah dia. Itu maksud dia tak nampak. So tugas kita sebagai penyebar ilmu menampakkan balik kepada orang sebegini, kerana ramai orang yang dulu tak nampak, tak sedar, akhirnya sedar. Di negara Arab pernah seorang guru beritahu saya, satu masa majlis bacaan hadis tak dapat sambutan. Majlis bacaan hadis tuan-tuan, duduk depan baca hadis, yang lain dengar, itu je, bukan hurai pun. Tapi baca satu-satu. Kalau hadis 40 baca semua, kalau Dr. Salahin baca semua, kalau Bukhari baca semua. Tak kira lah berapa hari apa. Kita buat dekat kuis hari tu, kuis anjurkan, saya join sebagai peserta. Hadis Tirmizi kita khatam 8 hari. Hadis Tirmizi jumlah 4,300. 8 hari khatam. Baca 8 pagi 6 petang, 8 pagi 6 petang, 8 pagi 6 petang, hari-hari. Tapi yang bagusnya dia sediakan makan dan minum. Tapi itu pun menyebabkan sebahagiannya hadir tubuhnya saja, tapi terlelap, tertidur dan sebagainya. Sebab 8 pagi 6 petang tuan, kan? Itu pun ada faedah dia. Lama. Ada orang kata tak ada faedah, lama sangat, letih apa. Tak ada faedah. Jadi 8 hari khatam 4,300 hadis. Baca dan hurai sikit-sikit, sikit dia hurai. Jadi ada orang dipikir satu masa dulu di negara Arab, begini orang beritahu, orang Arab beritahu saya, ada sebahagian pemuda-pemuda yang semangat belajar hadis mengatakan ini semua buang masa, tak penting. Tapi selepas beberapa tahun, mereka itulah yang datang ke majlis itu. Kenapa dia berubah fikiran? Orang yang sama, yang dah berusia, yang dulunya dia kata ini semua tak faedah, akhirnya dia lah yang meramaikan dan ada yang menjadi penganjur program tersebut. Di Kuwait, di Qatar, di Mesir, Sunan Nasa'i ada lebih kurang 5,000 hadis, dikhatam 4 hari dekat Mesir. Itu lagi pelik, 4 hari baca berpagi sampai tengah malam. Dan ada seorang penyelia syekh yang tua, umur 70 tahun, sabar. Setiap bacaan salah dia tegur, bacaan. Hanya baca hadis, tapi faedahnya amat banyak. Dan kesabaran itu pun ada faedah dia, iaitu bersabar 8 pagi 6 petang tu bersabar. Kerana apa? Saya tanya guru saya, dia kata kerana kita nak merasai sedikit kesusahan yang pernah dirasai oleh muhadis terdahulu. Sikit kita rasa kebah kaki, pening kepala, hilang fokus, mengantuk, sakit perut, sekejap gitu, sekejap begini, sekejap. Jadi terlelap, sama ada yang terjatuh, rehal tu, pam, jatuh tengah-tengah baca, kan? Bukan dia semangat sangat, dia tidur, kan? Maksudnya dia terkejut. Orang lain pun terkejut, tapi tak apalah, boleh menghilangkan mengantuk sikit. Jadi yang guru tu pula 70 tahun, 80 tahun dan sabar dan dengar. So ini kesabaran, mendidik kesabaran. Sebab ilmu tak dapat dengan instant, dengan rehat badan. Dia mesti dengan kesusahan. Jadi ini semua adalah faedah-faedah. Walaupun sekadar baca hadis dan tak faham. Ada setengah orang kutuk juga, dia kata pergi baca hadis tak faham apa? Tak. Tuan-tuan baca Quran tak kalau tak faham? Betul tak baca Quran kalau tak faham? Baca hadis dapat pahala walaupun tak faham. Dengar hadis dapat pahala walaupun tak faham. Duduk i'tikaf di masjid dapat pahala kalau tak faham. Duduk berguru menuntut ilmu walaupun tak faham dapat pahala. Bergaul dengan orang yang baik dapat pahala. Mengelakkan diri daripada duduk tempat yang tak betul, duduk di majlis hadis dapat pahala. So ini semua insya-Allah kita akan huraikan masa ke semasa untuk memberikan semangat kepada orang yang mungkin tak nampak faedah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mulakan program kita, dan ringkas ceritanya kita akan lihat tentang 6 buku
secara ringkas, yang asas. Dan kalau ada persoalan, insyaAllah kita boleh bincang sama di sini atau pada tempat lain. Kita akan lihat 6 buku Al-Kutubus Sittah dipanggil, buku yang 6 yang utama, seperti ataupun ia ialah Sahih Bukhari dan Muslim, 2 buku yang dipanggil sahih. Dan keempat lagi buku ialah buku-buku Sunan dan Jami', iaitu Sunan Abu Daud, Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Kita akan lihat sebentar lalu siapakah mereka dan apakah kepentingan buku ini. Semoga ini menjadi satu permulaan yang baik untuk kita menghormati dan berinteraksi dengan betul terhadap buku-buku ini. Baik, rasa kita boleh start ke? Macam ada masalah slide? Tak masuk? Macam mana? Alhamdulillah. Lampu ni ada switch dia. Baik, insyaAllah cara dia adalah saya sedang bercakap ni, kita akan mulakan dengan Bukhari dan Muslim. Bukunya ialah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan baik, siri ketiga. Mana ketiga tu? Yang kedua apa? Siri bengkel kajian lah. So, kalau ikut seminarnya ke-10 lah. Kalau ikut siri kajian ke-3. Baik, tuan-tuan boleh tengok di sini. Dan slide-slide ini kita akan beri tuan-tuan untuk download di blog kita, insyaAllah. Dan kita akan lihat di sini dan saya akan uraikan apa yang saya rasa patut ditambah. Jadi ini semua format dia. Okey. Tak ada tengok format. Okey. Ini lebih kurang insyaAllah. Dan jangan risau, insyaAllah makanan tu walaupun tak ada dalam ni, dia ada. Tak habis-habis makan tak apalah. Orang kata apa, sebelum puasa ni makan dulu apa-apa hati. Baik, cuma saya tak tahu menu dia macam mana. Saya harap menu dia menarik. Okey, insyaAllah kita akan lihat sini. Baik, di sini seringkasnya tuan-tuan boleh tengok di sini. Saya dah sebutkan terlalu, masa dah ada, dah berlalu. Kutub Sittah, zaman berzaman ulama hadis memberikan pentingan atau memberikan perhatian yang besar, kerana ini adalah kitab yang utama. Maksud utama bukanlah maksud inilah sahaja hadis yang ada, maksudnya ada lagi hadis yang lain. Tapi kalau ikut Imam An-Nawawi yang meninggal 676 Hijrah, Imam Nawawi kata amat sedikit hadis yang terlepas daripada 6 buku ini. Maksud kalau tuan-tuan pernah ikuti bacaan 6 buku ini, dan tuan-tuan mengetahui apa dalam buku ini, yang miss tu tak banyak mana lah. Itu menurut Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain. So fokus pada kitab ni. Dan yang paling penting ialah kitab ini merupakan di antara yang dipanggil sebagai usul, juga dipanggil sebagai asas kepada semua hadis Nabi SAW. Dan maklumat dalam buku-buku 6 ini juga ialah kita juga penting nak beritahu di sini ialah bukan maksud 6 buku ni dia ada 6 buku yang berlainan daripada 6 yang lain, 5 yang lain. Maksudnya hadis dia berulang dalam 6 buku ini. Bukanlah maksud apa dalam Bukhari tak ada dalam Muslim, apa dalam Muslim tak ada dalam Tirmizi, sampai lain-lain. Tuan-tuan campur-campur, dia ada banyak sangat hadis yang berlainan, tak, tapi hadis yang berulang. Sebagai contoh, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada banyak hadis yang berulang. Dalam kitab yang sama berulang, dalam kitab lain berulang. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis ini bukanlah semestinya 6 buku ni kalau tuan-tuan campur. Ada berapa semua kalau campur? Bukhari ada 7,000 lebih, Muslim ada campur 7,000, 14,000 campur Bukhari, campur Tirmizi ada 4,000 lebih, 18,000. Bukan maksud semua tu berlainan, tapi dia berulang. Itu yang penting. Sebab hadis innamal a'malu binniyat, contohnya hadis pertama dalam Sahih Bukhari, ia ada dalam semua kitab ni. Hadis yang sama, berjalan periwayatan sanad yang sama, ada dalam 6 buku. Sebab tu ulama kata dia ni diriwayatkan oleh sebagian orang mengistilahkan hadis innamal a'malu binniyat adalah riwayat jamaah ataupun riwayat semua sekali, semua yang 6 ni lah. Baik. Dan kedudukan bukan setakat kedudukan kitab itu sahaja yang penting, tapi kedudukan penyusun dan penulis itu juga penting. Ini yang kita nak kongsi hari ini, kepentingan ataupun kedudukan penulis itu sendiri. Baik, kita mula dengan Sahih Bukhari. Okey, itu nama sebenar kitab, dia panjang. So, apa ni bagi yang belum tahu, inilah dia nama penuh
Sahih Bukhari. Jadi kita pernah dengar apa? Sahih Bukhari itu ya. Dan nama sebenar ni terlindung daripada ramai orang disebabkan ialah cetakan buku tu sendiri. Di negara Arab sendiri, dia cetak dengan nama Sahih Bukhari. Dia susah nak cetak dengan nama penuh. Mungkin disebabkan ruang kos dia, kalau tak tahulah. Tapi dia gunakan nama yang masyhur lah mungkin, kan? Senang nak beli kan. Tiba-tiba orang tengok Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad kan? Kitab apa ni? Dia tak beli. Tapi dia sebenarnya ada tu perkataan dia tinggal, Al-Mukhtasar. Dia ada tu perkataan tinggal. Tapi ini salah satu daripada nama yang disebut oleh ulama, nama Sahih Bukhari yang lebih panjang, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Dia tak ingat sebelum atau selepas. Tapi yang penting perkataan Mukhtasar tu memang ada. Apa maksud dia? Kalau pengkaji hadis, dia nak kaji macam mana hadis yang ada dalam buku ini, dia kena tengok antaranya apa? Tajuk buku tu. Itu antara yang paling penting. Tajuk buku yang dinamakan sendiri oleh penulis buku tu. Sebab zaman dulu dia tulis buku lain daripada kita sekarang. Zaman dulu dia bagi hint dalam tajuk tu sendiri, apa yang dia kumpulkan. Dia kumpulkan Al-Jami', iaitu hadis-hadis yang meliputi semua bab, tak khusus kepada bab-bab tertentu. As-Sahih, yang sahih, yang betul-betul diyakini oleh Nabi. Al-Musnad, yang berkaitan dengan Nabi, fokus dia bukan sahabat dan tabi'in. Al-Musnad ialah hadis yang marfu' dan muttasil kepada Nabi. Maksudnya dia nak kumpulkan majoriti ataupun fokus dia ialah perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, sifat Nabi. Bukan fokus dia sahabat dan tabi'in. Sebab ada kitab lain yang fokus dia campur aduk semua. Dia tak nama begitu. Al-Mukhtasar maksudnya apa? Dia ringkaskan dengan padat. Bukan maksud dia apa? Semua hadis sahih ada dalam buku aku. Ini orang yang cakap. Orang yang cakap. Sebab ada orang yang tak faham. Dia kata hadis Bukhari ini je yang sahih, yang lain tak. Itu kita yang cakap. Bukhari cakap apa? Al-Mukhtasar. Aku nak kumpulkan sebahagian, sejumlah hadis yang sahih, bukan semua hadis yang sahih. Sebab tu tuan-tuan, untuk kongsi maklumat, di zaman Imam Al-Hakim yang meninggal 405 Hijrah, Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim, ada orang mendakwa sebegitu. Apa dakwaan dia? Orang ni bukan ahli hadis lah. Dia dakwa apa? Hadis sahih sikit je, hanya dalam Bukhari dan Muslim sahaja, yang lain tidak. Jadi apa Al-Hakim buat? Al-Hakim jawab balik persoalan ini. Jadi maknanya ada salah faham yang mungkin timbul kalau kita tidak tahu apa tajuk sebenar buku tersebut. Boleh daripada hadis Rasulullah SAW, sunani wa ayami ini adalah daripada segala sunannya, daripada segala perjalanan hidupnya, semua dia nak masukkan. Bahawa sekarang ni Sahih Bukhari ialah kitab yang mana Imam Bukhari berikan kepada kita hadis-hadis yang sahih tentang Nabi, dan juga hadis yang berkaitan dengan semua bab. Maksud bab hukum ada, bab akhlak ada, bab adab ada, bab tafsir ada, bab itu ada, bab ini ada. Itu maksud dia. Dan dia bagi kepada kita dalam bentuk sejumlah hadis yang dia nak bagi, bukan semua. Sebab Imam Bukhari, tuan-tuan, ada beberapa riwayat sejarah yang menyatakan bahawa dia memiliki berjuta riwayat hadis, termasuk riwayat sahabat, kata-kata sahabat, termasuk kata-kata tabi'in, juta, tuan-tuan. Sebagai orang kata ada 600,000, lebih. Ada ulama lain sebut dia tahap juta. Maksudnya koleksi data raw material dia ada juta bilangan. Tapi Sahih Bukhari ada berapa? 7,000 lebih. Jadi adakah kita nak kata Imam Bukhari letakkan semua? Pasti tidak lah. Sebab dia ada material yang lebih banyak. Kenapa dia tak letakkan semua? Sebab yang juta itu berulang. Yang kedua, yang juta itu termasuk kata-kata sahabat yang banyak, termasuk juga kata-kata tabi'in, termasuk fatwa-fatwa ulama. Jadi dia punya bahan pengumpulan data dia terlalu banyak. Bila dia berikan buku ni pada kita, adalah hasil daripada kajian dia. Maksudnya dia bagi kita sebahagian ilmu dia. Sebab tu ramai orang tak tahu benda ni. Yang kita nak beritahu bahawa bukanlah nak mengukur ilmu Imam Bukhari dengan hanya melihat satu buku yang dia buat. Bukan, tak cukup. Contohnya, tuan-tuan alim tentang Quran, tapi tuan-tuan semayang baca Qul Huwallahu Ahad dia. Tuan-tuan hafal Quran semua, tapi semayang baca Qul Huwallahu Ahad. Datang orang yang tak tahu, dia ni Qul Huwallahu Ahad je hafal. Sedangkan dia hafiz tapi tak bawa sijil lah. Takkan nak bawa sijil frame dia tiap hari, kan? Tunjuk Al-Hafiz, Al-Habiz semua. Tak boleh lah. Kita Al-Hafiz tapi baca Qul Allah. Nak mengukur hafiznya imam tu,
bukan dengan melihat surah yang dia baca. Begitu juga nak mengukur imam hadis, bukan hanya ambil satu buku dia, tengok Allah 7,000 penonton, jangan main-main. Saya bawa ni bercabut kulit, jangan main-main lah. Kulit di mana saya pun tak tahu. Ni Sahih Bukhari 7,000 kan. Mana 7,000 ni pun dah hebat dah tuan. Jadi kalau kita sangka ini saja ilmu dia pun salah dah. Tapi kalau ini saja pun dah hebat lah. Itu maksud dia. Kalau tuan-tuan boleh hafal tuan-tuan, ni semua ni, saya memang salute tabik lah. Ini ilmu. Imam Bukhari dia hafal lebih daripada ni lah kan? Sebab tu kita nak mengenali kedudukan seorang imam hadis. Jangan salah faham berdasarkan buku yang dia buat. Imam Nawawi tuan-tuan buat buku hadis 40. Hadis 40 ni apa? Hadis 40 tuan-tuan boleh buat. Ambil 40 hadis daripada macam-macam kitab, susun. Itu je. Imam Bukhari, Imam Nawawi kurung ke-7 ni, dia ambil 42 hadis dan dia letak. Itu je. Dan dia hurai sikit makna kat belakang. Tuan-tuan boleh buat. Sahabat-sahabat kita buat assignment, tesis, PhD semua lagi besar kan? Adakah dia lebih alim daripada Imam Nawawi? Tak, sorry lah. Imam Nawawi juga ada buat buku lain. Imam Nawawi juga alim yang orang kenal. Itu hanyalah satu hasil. Itu pun kita tak hafal. Hari 40. Mana kalau kita rasa macam Allah kecilnya hafal tengok kan? Sebab kita ni kadang-kadang kita banyak lupa bahawa ilmu tu ialah yang dalam dada. Yang tulis ni ialah saudara mara kita lah, saudara ilmu. Kita simpan buku apa, ada orang kata dia ada buku sampai berpuluh rak buku je. Tokek perpustakaan lagi banyak apa ni rak buku dia. Tapi dia baca tak baca. Setengah-setengah tokek buku dia hanya hafal tajuk buku je. Pasal dia nak jual buku, saya pergi dekat perpustakaan Arab yang tokek dia Arab, saya tanya, ada tak buku ni? Oh ada, dekat hujung sana. Dia mencari, oh tiada. Tapi dia tak baca, dia tahu kat mana ada je. Sebab dia berniaga. So, ilmu dia bukan diukur dengan tu. Sebab tu kalau ulama' kata, kalau nak ukur ilmu banyak zaman dulu, keldai lah paling alim. Pasal keldai lah binatang tunggang pada masa tu, dia bawa buku. Ulama' dulu dia naik kuda ke naik unta ke, keldai tu bawa buku. Quran mengatakan kamathal himari yahmilu asfara. So, tak ada keldai tu syekh keldai. Banyak kitab nak syekh kan? Dia mau bunyi kan? Itu kan? Dia mau rasa hebat juga aku kan? Hebat betul. Tapi memang hebatlah keldai ni. Kita kena puji lah. Sebab tu orang Arab kata sabar macam keldai kan? Sebab keldai ni sabar, buatlah apa pun kat aku akan ikut dia. So penulisnya pula kita kenal Bukhari je. Dan kita kenal juga dia sebagai Imam Bukhari. Itu je kan. Nama sebenarnya ialah, gelaran dia Abu Abdullah. Ramai lah orang gelaran Abu Abdullah ni. Sahabat Nabi Muhammad Abdullah ramai. Gelaran Abu ni gelaran ramai. Nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. So semuanya ni membantu kita mengenali ulama' dulu. Penting nama-nama ni. Dan penting bila dia hidup, bila dia wafat semua. Sebab tak nak tercampur aduk dengan ulama' lain. Tuan-tuan kalau baca buku hadis yang banyak, baca buku sejarah, tuan-tuan jumpa ramai nama Bukhari. Sebab lahir tempat sama, menetap tempat yang sama, iaitu di Bukhara. Bukhara ni sekarang kat Uzbekistan. Dan dengar ceritanya tiap-tiap tahun dia buat hari memperingati Imam Bukhari di sana. Semua kita tak tahu macam mana nak pergi sana. Adakah dia buat persidangan tu dalam bahasa dia atau bahasa Arab, kita pun tak tahu. Tapi ada persidangan memperingati Imam Bukhari dan jasa-jasa dia, pembentangan semua. Jadi Imam Bukhari ialah kerana dia lahir di sana dan dia dinisbahkan di sana. Para ulama kata nisbah ulama ni, pertama kadang-kadang disebabkan dia tinggal di situ, lahir di situ. Kadang-kadang tak lahir, tinggal di situ. Kadang-kadang singgah di situ. So ada banyak gelaran. Dan sebagai ulama mengatakan, kalau tuan-tuan nak letak nama Al-Al ni, pertama tengok tuan-tuan lahir kat mana. Yang kedua tengok tuan-tuan pergi duduk mana. Dan ada ulama kata 4 tahun cukup untuk menisbahkan diri kita pada tempat tu. Contoh tuan-tuan duduk di Turki 5 tahun, tu At-Turki lah. Itu maksudnya Al-Istanbuli. Kan ada ulama nama Istanbuli, dia sebut kat Istanbul. Istanbul apa dah kan? Itu gelaran lah. Tempat tak wujud kan? Kalau kita, anak kita lahir tempat tu boleh gelaran. Ataupun 4 tahun lebih duduk situ, boleh gelaran. Ada orang gelaran dia banyak, gelaran dia berbeza-beza. Ada setengah gelaran dia Al-Libi Al-Misri. Jadi macam mana maksud dia lahir dekat Libya,
dia hidup dekat Mesir. Jadi ada banyak gelaran. Okay. Kemudian Imam Bukhari, ini antara punca tercetusnya idea. Sebab tu pencetus idea ni penting, tapi kadang-kadang pencetus idea ni tak dikenang. Kan? Imam Bukhari, idea buat Sahih Bukhari bukan datang dari whole 100% daripada dia, bukan. Solely daripada dia, bukan. Dia datang daripada antaranya guru dia Ishaq bin Rahuyah, juga boleh dibaca dengan Rahawai. Ishaq bin Rahuyah ni dia juga nama dia Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Dia meninggal 238. Dia ni guru antara ramai-ramai guru ni. Ishaq bin Rahuyah ni, Ishaq bin Rahawai dan Rahuyah ni, dua-dua boleh baca. Dia mencadangkan kepada murid-muridnya, salah seorangnya dalam tu ialah Imam Bukhari. Itu poinnya. So, idea buat buku yang hanya ada hadis sahih sahaja datang daripada guru Imam Bukhari. Dan juga datang dari mimpi dia lah. Dia ada mimpi, dan semua ni menguatkan azam dia untuk membuat satu buku khas. Sebab dia kata, kenapa? Soalan kita nak komen kisah ni. Pertama, cadangan guru. Yang kedua, Imam Bukhari kata dia nak buat. Dia ambil cadangan tu dan dia rasa dia patut buat. Dia ada kemampuan untuk buat. Yang ketiga, yang paling penting yang bagi saya, yang ramai orang tak peduli, ialah kenapa guru dia cadangkan begitu? Adakah di zaman dia ulama-ulama hadis yang begitu ramai, dan di sebelumnya lagi begitu ramai, adakah mereka tak tahu mana sahih mana dhaif sampai terpaksa buat satu buku khas hadis sahih? Kita tahu bahawa buku Imam Bukhari ialah buku yang mengumpulkan hadis sahih sahaja. Bermakna sebelum wujudnya buku ini, sebelum wujudnya cadangan ini, hadis dah ada ke belum? Dah ada. Dah kumpul ke belum? Dah kumpul. Dah banyak kitab, dah banyak ulama kumpul hadis, tapi tak diasingkan satu buku khas, ini hadis sahih. Baik, soalan kita, adakah ulama tu tak tahu mana sahih mana dhaif sehingga terpaksa cadang? Tolonglah kami. Ini antara lakonan semula yang saya cadangkan lah, kan? Tolonglah. Tak ada ke siapa boleh tolong kita, bagi tahu mana sahih mana dhaif? Tolonglah. Ada tak? So Bukhari kata, saya boleh buat. Itu satu versi lakonan semula. Apa dia panggil dalam Mesir dia? Lakonan semula dalam TV. Dalam TV kan kita tengok dia lakonkan balik accident kan. Dia jumpa Bigfoot semua tu, dia lakonkan balik. So sekarang saya lakonkan. Lakonan pertama tidak diterima dari segi sejarah. Dari segi lakonan boleh terima. Dari segi logik, mungkinlah Ishaq bin Rahawai ni dia sedang minta pertolongan. Tolonglah. Kami dah kumpul banyak hadis, kami tak tahu mana sahih. Tolonglah, siapa yang boleh tolong kami? Bukan macam tu. Itu idea, andaian. Yang sebenar mengikut sejarah ialah mereka telah pun tahu mana sahih mana dhaif. Cuma dia sekarang nak seorang bukukan, tunjukkan satu hasil. Ini yang kita boleh rujuk. Itu je. Mana tidak ada orang buat itu. Sebab apa? Sebab orang sibuk mengumpulkan hadis dengan pelbagai metod, pelbagai cara. Akhirnya dah lengkap pengumpulan. Okey, kita nak penulisan bentuk baru. Kita nak bentuk baru penulisan. Jangan ulang saja. Kita nak sesuatu yang baru. Ada tak siapa yang boleh khas asingkan satu buku khas pasal hadis sahih? Itu maksudnya. Itu yang disokong oleh bukti-bukti sejarah, di mana ulama terdahulu telah pun tahu mana sahih mana dhaif. Termasuk Ishaq, guru dia. Sebab kalau Bukhari belajar benda-benda tu, dia tahu kaji, apatah lagi guru dia. Itulah guru tempat dia belajar bagaimana nak cek sahih dan dhaif. Dan di antara guru Imam Bukhari juga ialah Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Dan juga di antara guru dia adalah Ali bin Madini, guru dia, yang telah pun mengetahui sahih dan dhaif dengan cukup hebat. Jadi mereka ni tak dikenali kerana apa? Kerana mereka tak ada buku khas buat usul tu, kerana mereka buat buku lain. Sebab tu kepelbagaian penulisan ni mengikut zaman penting. Tuan-tuan, hari ini di Malaysia kita perlukan buku yang bentuk zaman sekarang. Okey, buku dulu ya juga penting. Itu masuk. Jadi di sini kita Bukhari, aku susun kitab ni boleh daripada 600,000 hadis selama 16 tahun. Inilah maklumat yang paling penting kita nak sebut, bahawa Sahih Bukhari yang koyak rabak depan saya ni adalah hasil 16 tahun kajian, penyelidikan, menuntut ilmu, mencari ilmu dan sebagainya. 16 tahun. 16 tahun yang penuh dengan kajian. 16 tahun. Kita dekat universiti 4 tahun, 5 tahun yang penuh dengan cuti. Kan? Tidur sama cuti lah.
Kan belajar berapa jam kan? Kejap-kejap apa ni, tidur dalam kelas, tidur di hostel. Lepas tu hujung-hujung tahun, hujung 4 tahun dapat ni ijazah, convocation bukan main. Ambil gambar semua kan. So itu kita Imam Bukhari 16 tahun siang dan malam, pagi dan petang. Jadi patutlah kitab Bukhari ni, kalau kita tak tahu dia hebat pun, kita dah boleh nampak kehebatan dia daripada hasil. Mana ada orang buat buku semasa 16 tahun? Tak ada. Orang masukkan copy paste, sebulan siap, hantar kilang beratur, ambil queue, itu lama sikit. Paling dahsyat pun mungkin 6 bulan, setahun. Ada yang buat buku tiap-tiap bulan. Ini beritahu kepada saya oleh sahabat saya daripada Mesir. Tiap-tiap bulan ada orang rilis buku baru, tiap-tiap bulan kan? Ada yang buat tiap-tiap minggu. Dia buat buku, buat assignment, buat buku kecil. Dan apa ni, akhirnya dia kata, alhamdulillah saya telah menulis 100 buah buku. Umur baru 20, 30. Kita pun heran, macam mana? Itu nama-nama sekarang semuanya fast food. Okey. So dia kata sini, ini adalah dari segi bagaimana dia dengan Tuhan, sudut keberkatan, meminta kepada Allah SWT, bahawa dia nak susun buku ni, dia solat dan minta bantuan kepada Allah SWT. Imam Bukhari tuan-tuan dan imam-imam lain, ibadat dia pun dah tak boleh lawan lah. Warak dia dah tak boleh lawan lah. Akhlak dia habis. Ilmu dia terlentang kita. Itu maksud dia. Bukan nak mengagungkan tak tu pasal ni. Ini bukti sejarah. Sebagaimana tuan-tuan kenal guru-guru tuan-tuan, contohnya hafal Quran. Saya pernah jumpa guru saya hafal Quran. Dia boleh detect ayat mana instant. Kemudian dia boleh beritahu berapa kali perkataan tu berulang dalam Quran. Kita sampai, biar betul. Kita cek betul. Dia dah hari-hari benda tu, sampai dia buat benda yang menakjubkan kita. Bila dia tafsir Quran, dia buka Quran aja. Dia buka Quran. Ini kita tafsir surah Baqarah. Dia buka. Kemudian dia cerita Baqarah, so ayat ni berapa kali. Dia boleh buat statistik daripada otak dia. Ayat ni ulang berapa kali. Dan ada ayat yang sama dengan dia, hujung lain-lain. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ada boleh beritahu dekat-dekat, beza kat hujung. Kita kata Allahu Akbar kan? Bila orang tanya kita, macam mana syekh kamu? Hebat. Itu orang kata, ni ta'asub. Bukan ta'asub, ini cerita betul. Dia memang hebat. Kita memang tak hebat, guru kita tu hebat. Itu maksud dia. So kita bercerita sejarah dan fakta, bukan cerita orang kata kita mengagungkan sangat. Ini letakkan satu pada tempat dia. Baik. Satu lagi kisah warak. Okey. Ini adalah manhaj dia. Sebelum kita pergi tu, akhlak dia. Satu hari pernah dia pergi masjid untuk mengajar hadis. Kemudian dia nampak ada kotoran dekat lantai masjid. Apa dia buat? Kalau kita syekh, kita buat apa? Kita panggil ni, itulah syekh. Syekh sama sekarang. Tapi syekh dulu tak, dia pergi, dia ambil dan dia masuk poket dia. Nanti dia keluar masjid, nanti dia buang ada tempat sampah. Itu akhlak dia. Tawaduk dia, akhlak dia. Sebagaimana akhlak muhadis-muhadis yang lain. Contohnya Ibnu Abi Dhi'bin, seorang periwayat hadis. Ini bukan Bukhari, tapi ini perangai imam hadis yang lain. Ibnu Abi Dhi'bin, dia ni antara rawi hadis, antara periwayat di zaman dulu awal lagi. Dia satu hari masuk untuk mengajar hadis di masjid. Tapi seorang murid ni, seorang yang hadir tak kenal dia ni guru. Sebab zaman tu lebih kurang sama ya. Dia masuk-masuk, dia duduk. Imam Ibnu Abi Dhi'bin masuk, duduk. Apa kata orang sebelah? Oi, bangun sembahyang sunat dalam masjid. Apa hang ni? Dia sound. So Ibnu Abi Dhi'bin kata apa? Masih. Dia bangun sembahyang. Habis sembahyang nanti dah nak mula kelas, dia pergi duduk depan sekali. Lepas tu orang tu datang, ya Allah, saya tak tahu. Minta maaf lah Syekh, saya tak tahu. Kan, kalau saya tahu, saya tak cakap macam tu. Lepas tu Ibnu Abi Dhi'bin kata apa? Tak apa, bagus, masih. Ini akhlak orang zaman tu. Orang zaman sekarang yang main-main lah. Kan? Tak boleh orang tegur langsung. Orang tegur je. Dan hang siapa, aku siapa? Aku ada PhD. Hang ada apa? Pizza Hut delivery. Itu. Itu maksud dia. Itu ayat saya lah, ayat orang. Jadi ini dia kata dia nak masukkan yang sahih sahaja dan aku tinggalkan, nampak? Ada lagi hadis sahih. Takut ia akan memberatkan. Ni berat dah sebenarnya ni. Bagi Imam Bukhari ni tak berat. Inilah otak orang hebat. Dan kehidupan ulama zaman tersebut, bagi dia ini bukan berat lah. Ini adalah ringkasan dia. Aku tak nak buat yang lagi tebal, takut kamu jemu. Kita ni pun tak habis.
Kalau kita hidup zaman tu, kita kata Imam Bukhari tak boleh buat nipis lagi lah. Saya tahap ni pun saya tak larat. Itu maksud kekuatan dia. Saya teringat kisah Imam Tabari yang meninggal 311. Imam Tabari buat tafsir. Tuan-tuan tahu tafsir Tabari? Berapa jilid tu susun dekat rak, berapa banyak? Oh jilid, siapa tahu belah ke 20? Saya tak ingat. Banyak jilid tafsir Tabari tu. Imam Tabari kata apa? Aku asal nak buat tafsir lagi besar, habis sebab kesian kat engkau je, kat murid-muridku, kau kesian, aku buat yang ringkas. Ringkas tu yang penuh rak. Tafsir ringkas tuan. Tafsir Tabari tu. Kita kalau ingat tafsir ringkas, tafsir Sani ya, ringkas. Zaman kita. Itu maksud dia, kehebatan dia. Baik. Ini statistik yang disediakan oleh sahabat saya, Ustaz Nawawi, dan boleh tuan-tuan dapati daripada banyak sumber lah. Cuma statistik ni tuan-tuan jangan terkejut kalau nombor dia berbeza. Sebab kadang-kadang memang macam tu hadis ni. Sebab cetakan berbeza, numbering dia berbeza. Contoh tuan-tuan, ada setengah-setengah cetakan Sahih Muslim, hadis dia sampai 9,000. Tapi ada setengah-setengah cetakan Muslim, saya bawa Sahih Muslim saya hari ni, ada 3,000 je. Tuan-tuan jangan cakap ini ringkasan. Bukan. Number dia lain. Dia tak numberkan semua. Dia ada cara penomboran dia. Tuan-tuan jangan terkejut. Ini di antara nombor yang dibawa oleh sahabat saya Ustaz Nawawi daripada beberapa sumber. Kalau dalam buku saya ni yang saya ada yang koyak rabak ni, kita tengok terang sekali 7,563. So ada beza sikit kan, 9 dengan 6. So ini biasa. Sebab setengah-setengah hadis tu berulang, disebut beberapa kali, dinomborkan, ada yang tak dinomborkan. Ini biasa. Tapi lebih kurangnya itulah 7,000 lebih. Tak sampai 8,000 lah. Itu maksud dia. Kalau di sini 7563 sama dia hadis dia. Maksudnya nombor ni ke dan nombor lain hadisnya sama insya-Allah. Sebab penomboran. Dan 2602 hadis tanpa ulangan, maksudnya apa? Maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab lain, untuk meringkaskan cerita, memang ulama hadis ulang hadis tu. Pengulangan tu berlaku. Sebab itulah dia sampai 7,000 mengikut nombor. Tapi kalau ikut betul-betul hadis yang berasingan, dia lebih kurang 3,000 tak sampai. Itu maksud dia. Maksud dia kalau tuan-tuan nak hafal, cadangan saya lah. Kalau tuan-tuan ada anak yang ingatan dia kuat, tuan-tuan pun kuat ingatan, tuan-tuan hafal yang ni ya, untuk memudahkan hafazan. Kalau nak hafal yang atas pun boleh juga. Macam hafal Quran lah. Quran ada 6,000 ayat, ada orang boleh hafal. Dan sebab tu saya nak pergi ke Darul Quran Jakim ni, saya nak lontarkan cabaran sahabat-sahabat kita sana-sana, anak-anak kita, adik kita yang hafal Quran habis tu, hafal hadis pula habis-habis, supaya kita ada juga bukti zaman sekarang. Kalau saya tak dapat hafal, anak saya dapat hafal, anak murid saya dapat hafal, kawan saya dapat hafal, sekurang-kurangnya ada bukti. Macam janggut lah kan, bila kita ajak hadis Nabi, ajak Nabi ada janggut, betul hak mengajak tu tak ada janggut, tak apa juga. Tapi biarlah ada murid yang datang tu ada janggut. Ni macam ni janggut. Sekurang-kurangnya kan, janganlah sampai semua tak ada janggut. Dengan ustaz sekali, dengan kita ada janggut, kita kena carilah slide show mana tunjuk ni janggut. So susahlah kita. Zaman sekarang tuan-tuan, ada tak orang yang hafal Bukhari? Ada. Jangan main-main. Yang penting dia bukan saya lah. Ada. Kalau saya hafal lah. Saya tak hafal. Kan? Ada. Di negara-negara Arab dan di India ada apa hadis Sahih Bukhari. Menakjubkan tak? Tak menakjubkan pun. Masalah dia apa? Kita tak nak hafal, itu je. Dia nak hafal, itu je lah beza dia. Sebab tu ada seorang syekh dekat Mauritania, dia masuk TV, yang terberamah dia, host tu orang Arab, dia orang Mauritania yang belajar Arab, yang hafal Bukhari semua, dan kitab lain lagi. Syekh ni kata, kenapa engkau boleh hafal? Dia kata, apakah sebabnya? Kan? Adakah kau ada beza engkau dengan aku? Dia kata. Itu berkuah ayat dia. Apa Syekh Muhammad jawab? Aku sama dengan kau. Aku manusia, kau manusia. Maknanya nak hafal, insya-Allah. Tak nak hafal, tak payah buat apa, duduk dan diam. Memang tak hafal. Walaupun ingatan kita IQ tinggi, semua benda kita ingat, nombor telefon orang semua kita ingat. Kita ingat semua nama pelakon, nama pemain bola, nama semua. Memori kita guna penuh. Ingat semua benda, ingat lirik lagu lagi, ingat apa ni, alamat orang lagi, ingat alamat email, ingat nama orang lagi. Nama tu banyak orang otak kita, memori kita, nama orang yang berbeza-beza kita boleh ingat. Kita boleh recall balik. Ni kat mana, ni kat mana. Signboard pun ingat. Jadi banyak sangat
Tiba-tiba kita cakap, saya tak boleh hafal Bukhari. Bukan tak boleh, saya belum hafal. Itu maksudnya. So kalau siapa yang dah hafal, beritahu, kita nak masukkan nama dia dalam internet. Sebab orang Malaysia bangga juga lah ayat Malaysia kan? Kita tumpang bangga lah. Jadi hadis ni semua ini semua maklumat yang secara ta'liq ni maksud ni lebih detail, saya tak nak urai sangat. Tapi maksudnya ialah dalam Sahih Bukhari ni ada hadis-hadis yang Imam Bukhari sebut sanadnya penuh. Maksudnya siapa guru, berguru. Tapi ada hadis Imam Bukhari straight sebut hadis. Ini dipanggil ta'liq ataupun mu'allaqat. Ini orang yang belajar dalam, dia perlu tahu yang asas. Saya rasa ini boleh dalami lepas ni lah, insyaAllah. Kemudian ada 22 hadis sulasiyat. Ini adalah hadis 22 hadis yang sanadnya paling pendek, paling tinggi, dia panggilan istilah hadis paling pendek. Apa maksud paling pendek? Baik, maksudnya ialah sulasiyat ada 3 orang di antara Bukhari dan Rasulullah SAW. 3 orang, 3 generasi lah kita panggil, 3 orang. Bila Bukhari cakap, aku ambil hadis daripada guruku Al-Makki bin Ibrahim. Guru nama Al-Makki bin Ibrahim. Kemudian guru dia kata apa? Aku ambil daripada Yazid bin Abi Ubaid. Kemudian Yazid kata apa? Aku ambil daripada sahabat Nabi bernama Salamah bin Al-Aqwa. So makna berapa orang? 3. Guru dia, tabi'in, sahabat. Kemudian Rasulullah SAW. Ini sanad yang tinggi, yang dekat. Kalau zaman sekarang ni, kalau sekarang tuan-tuan ada sanad ni yang saya nak bagi, dan tuan dah pun ada kadang-kadang, sanad tu lebih kurang 20 orang sampai kepada Imam Bukhari, dan 24, 25 atau 30 orang sampai kepada Rasulullah SAW. Itu jumlah yang dikira oleh ulama. Imam Bukhari paling pendek ada 3, ada 22 hadis, 3 orang antara dia dan Rasulullah SAW. Ini sanad yang ilmu atau ilmu seni sanad yang menarik lah. Okay. Guru-guru Bukhari ramai. Ini yang terkenal. Ahmad bin Hanbal siapa? Mazhab Hanbali lah, murid dari Imam Syafi'i, meninggal 241. Yahya dan Ali ini bin Abdullah Al-Madini ini guru yang dahsyat di zaman tu. Tapi zaman sekarang orang tak kenal nama. Biasalah dalam ilmu hadis, nama-nama ni dipanggil gunung dan bukit, jabal dalam ilmu hadis. Sampaikan Yahya bin Ma'in ini kawan baik ni, kawan baik. Mereka bersama-sama di mana saja baca hadis semua. Yahya bin Ma'in pernah datang satu majlis membaca hadis. Dia dah jadi alim, tapi dia still pergi belajar hadis dengan sesiapa yang dia rasa dia nak belajar. Maksudnya orang dengar cerita, kan zaman tu zaman orang merantau, tiba-tiba dekat kawasan tempat dia duduk, dia beritakan, ada satu kelas hadis lah, ada muhadis datang dari jauh, jom kita pergi. Jom, dia pergi. Walaupun dia dah hebat. Masa dia sampai lambat. Cerita kisah tu, dia sampai lambat. Yang baca hadis tu seorang muhadis yang biasa, bukan setahap ni. Dia baca hadis, baca hadis. Datang orang datang dengar di rumah. Kemudian sampai seorang demi seorang orang datanglah sampai lewat. Bila sampai Yahya bin Ma'in ni, muhadis yang tengah baca tu terketar tangannya. Bila dia datang, Yahya bin Ma'in, Allah, ketar tangan, terjatuh buku dia. Kisah tu begitu. Kenapa tu lah? Kerana dia ni orang yang kenal dia memang ketar lah. Kan? Orang yang tak kenal dia, bisa kan siapa Yahya kan? Yahya mana kan? Dia tahu. Sebab apa? Bila dia silap, Yahya akan tahu dia silap. Itu dia ketar. Sebab tu setengah-setengah orang, macam saya sendiri kan, siapa ustaz-ustaz, kita bercakap kat masjid surau, kita bukan tahu ada orang alim dalam tu. Jangan ada belagak sangat. Pegang mic cakap bla bla bla. Kita tengok orang bawah tu dia senyum. Senyum ada makna kan? Senyum macam sini lah. Lepas kuliah berjumpa, ustaz, tadi yang baca salah ni Quran. Allah. Itu maksud dia. Jadi kita jangan main-main. Sebab tu kita letakkan spare sikit, jangan seronok sangat kan. Jadi Yahya bin Ma'in tu, tapi siapa pun tak kenal Yahya mana kan. Kalau saya dalam hidup saya, Yahya sulung saya kenal. Itu yang pelawak saya punya minat lah, Yahya sulung. Saya tengok muka dia saya gelak lah kan. Dan saya ada 4 saudara lebih kurang muka dengan Yahya sulung. Jadi saya kenal Yahya sulung lah. Yahya bin Ma'in tak kenal. Ali lagi banyak. Ali bin Abi Talib tu kita kenal ya, khalifah. Ini Ali bin Al-Madini. Cerita dia hebat tak hebat. Dia baca hadis, orang lain baca hadis duduk tetap elok, ada kitab, dia baca hadis sambil baring. Maksudnya Ahmad bin Hanbal, mukhalif datang kat dia nak baca hadis, dia duduk dekat rumah dia ke dekat masjid dia baring sandar kat dinding sandar. Baca sampai tahap tu kan. Maksudnya dia ingat, dia hafal. Orang lain terpaksa buka pergi, baca mana, baca ustaz baca. Dia nak baca hadis, baca, dia pun baring. Salah dia tegur. Itu orang alim kan. Tu.
Dan kata Bukhari, semua orang, guru aku, semua aku respect, tapi inilah yang paling aku rasa kecil, duduk depan dia, duduk rasa macam Allah, kecil. So kita tak kenal, patut kita belajarlah mengenali. Dan dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis daripada guru dia ni. Baik, murid-murid dia terkenal seperti Tirmizi, masya-Allah lah, Imam Tirmizi yang kita akan cerita nanti, murid dia. Dan Imam Muslim, Sahih Muslim tu murid dia. Sampai Imam Muslim cium dari dia, cakap yang alim, orang alim. Kemudian Abu Daud, Imam Abu Daud. Jadi mana sekarang ni, ini sebahagian murid yang terkenal. Baik, ini kita belum pergi pada Sahih Bukhari lagi ya. Okey, ini antara periwayat Sahih Bukhari. Maksudnya apa tuan-tuan? Inilah dia orang-orang yang mendengar, ni istilah hadis sebut awal tadi, mendengar hadis daripada Imam Bukhari dan meriwayatkannya kepada orang lain. So buku Sahih Bukhari ini, inilah dia nama-nama orang yang menyelamatkan buku tu, yang meriwayatkan buku tu, yang menyebarkan buku tu dengan izin Imam Bukhari sampai kepada kita pada hari ini. Inilah orang yang berjasa dalam menyelamatkan dan menyampaikan. Dan lepas mereka ada lagi guru-guru dia sampai ke zaman sekarang, alhamdulillah, dia dicetak dengan elok semua. Baik, ini adalah di antara kita kata apa, susunan Sahih Bukhari. Baik, tadi kita dah tengok biodata dia, tengok hadis sikit. Makna Sahih Bukhari ni apa tuan-tuan? Satu buku yang mengumpulkan dalamnya hadis-hadis Nabi SAW yang tersusun mengikut bab. Dan bab-bab dan susunan ini amat membantu kita, sebab dia memberitahu kita apakah keinginan ataupun apakah kefahaman Imam Bukhari terhadap sebuah hadis. So ini penting. Dia susun mengikut bab itu dan bab ini semua. Tuan-tuan kalau baca Sahih Bukhari, tuan-tuan kena sedar bahawa di kedai-kedai buku ada dijual versi Bukhari yang lengkap dan versi yang ringkas. Kebanyakannya dijual versi ringkas. Sebab tu setengah orang heran, Ustaz, saya beli Sahih Bukhari tapi ada 2000 hadis. Dia tunjuk saya kata ini ringkasan. Ini banyak sekali diterjemahkan, English ada, Melayu, Indonesia semua ada. Cuma yang full versionnya tak banyak tapi ada. Antaranya yang baru ni dijual tahun ni dekat Pesta Buku Antarabangsa daripada Indonesia, dicetak sepenuhnya, diterjemahkan sepenuhnya Sahih Bukhari, dengan sanad-sanadnya sekali, dan dicetak sebelah menyebelah. Harganya murah je. Saya rasa berapa Ustaz Anwar beritahu itu, dia beli tapi sahih dia besar. Tuan-tuan kalau bawa memang besar, boleh buat senjata dalam masa yang sama kalau ada orang kacau. So dia besar, dan dia 2 jilid besar. Harga dia tak sampai 300-200, tak sampai 200 itu, tapi dia lengkap sepenuhnya. Cetakan mesti tak ingat apa, tapi insya-Allah kita boleh letakkan. Ada dalam Facebook saya tu, saya ambil gambar Ustaz Anwar tengah baca buku tebal tu. Saya tengah baca buku tu. So itu terjemahan lengkap, tapi kebanyakan tak lengkap, kan? Yang lengkap, apa nak tuan-tuan nak tahu beza dia macam mana? Yang lengkap dia akan sebutkan nama-nama guru-guru dia tu lah. Hadis pertama tuan buka dalam versi yang lengkap ni, saya buka kat sini, dan dekat depan ni pun dah saudara Ustaz Nabi kita dah bersukan. Saya baca kat sini pun sama aja, iaitu kitab Badil Wahyi, kitab permulaan wahyu. Itu maknanya kitab, maksudnya bab yang besar. Bab kecil ni, bab-bab kecil mengikut hadis. Bab pertama kaifa kana badul wahyi semua ni, kemudian hadis dia. Tengok yang hadis pertama tadi kita baca ni untuk tuan-tuan dengar hadis ni, untuk dapat keberkatan insya-Allah. Hadatsana Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya bin Sa'id al-Ansari ni, okey, sampai sini ataupun start dari sini hadis ni menarik sebab hanya Yahya bin Sa'id al-Ansari saja riwayat ini. So ini dipanggil gharib, hadis gharib, mengikut yang semua orang tahu. Qala akhbarana Muhammad bin Taimiyah annahu sami'a Al-Qadam bin Waqqas Al-Laythi. Okey, itu tabi'i. Dan dikatakan Muhammad tu pun tabi'i juga. Tabi'i ialah orang yang sempat jumpa sahabat. Sami'tu Umar. Nampak? Sampai pada Umar bin Al-Khattab. Ini sahabat Nabi. Dalam versi ringkas Bukhari kat kedai tu, dia start terus daripada Umar bin Al-Khattab. Itu maksud ringkas. Dibuat oleh ulama untuk memudahkan. Dia tak ada ni Humaydi semua tak ada. Dia terus Umar kata daripada Nabi SAW, aku mendengar Nabi bersabda, kan itu alal mimbar, maksud Umar sampaikan hadis di atas mimbar, didengari oleh Alqamah bin Waqqas. Itu maksud dia. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijruhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. So ini adalah
ringkas. Tuan-tuan yang hafal hadis ni, saya tahu tuan-tuan asal ni salah ke? Tak, memang ni betul. Dalam Sahih Bukhari memang dia tak ada faman kana yahdu ila Allah wa rasulihi, tak ada. Awal, lepas tu ada. So diulang hadis ni banyak kali, lebih kurang 7 kali diulang. So yang dalam tuan-tuan jumpa hadis 40 tu, itu versi lengkap yang Imam Nawawi ambil daripada semua riwayat tadi. Dalam hadis 40 dia kata apa? Fa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ayat tu tak ada kat sini. Sebab Imam Bukhari sebut selepas itu, nombor lain. Itu maksud pengulangan hadis. So ini hadis pertama. Jadi sebagai contoh tadi, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid adalah bab yang last. Dan alhamdulillah saya baca hadis yang terakhir ni, saya baca depan seorang guru saya daripada Shah Alam, Ustaz Zaini Abdullah, di antara orang yang paling rajin yang saya jumpa mencari sanad-sanad hadis, mencari periwayatan, belajar dengan guru pondok dan sebagainya. Ustaz Zaini ni alim, siapa pun tak kenal dia. Tapi saya yakin insya-Allah tak lama lagi dia akan terkenal. Kita perkenalkan dia. Dia tak nak dikenali, tapi orang yang belajar ilmu kenal Ustaz Zaini Abdullah. Ini orang yang masya-Allah, saya baca hadis depan dia. Hadis ni depan dia, dan dia baca depan guru dia dan guru dia dan guru dia sampai ke Imam Bukhari. So mendengar. So hadis sekarang ni tuan-tuan dengar saya baca, tuan-tuan dapat sambung melalui dia. Itu penting. Nanti balik bagi dekat anak lah. Mai duduk sini, ayah nak baca hadis. Hadis last. Ni satu cukup lah. Tak larat. Ya. Hadis ni bab terakhir, dan ni hadis yang terakhir. Okey, sanad dah Ustaz? Tak ambil. Hadatsana Ahmad bin Ishaq. Tak ingat kan? Tak ada buka. Hadatsana Ahmad bin Ishaq. So Imam Bukhari ni menarik, dia sebut guru dia mula-mula sekali Humaidi, yang last sekali Ahmad. Cakap tengok video ni. Betul. Hadatsana Ahmad bin Ishaq qala kana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqa'i an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ila rahmani khabibatan al lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis last dalam Sahih Bukhari. So kita baca pertama dan last. So dengan itu saya ijazahkan semua dengan sanad Sahih Bukhari daripada guru-guru saya yang kita akan perincikan nanti. So ini adalah yang terakhir. Jadi ulama memandang tinggi buku ni. Ringkas ceritanya, ulama memandang tinggi buku ni. Ada yang baca berkali-kali, ada yang hafal, ada yang mengajar, ada yang menghuraikan ni. Ini huraian. Maksudnya orang yang menghuraikan Bukhari ni pun ramai. Cuma yang popular sekarang ni ialah kitab ni lah. Ni. Sama nama kitab kan, tapi ni tak terkenal, ini terkenal. Nama sama, bukan saja silap tulis ni. Ini betul. Ini Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, 852 Hijrah dia meninggal. Ini Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali, 759. Dia tak habis buat. Tapi inilah di antara ensiklopedia huraian Bukhari yang paling hebat, yang mana tuan-tuan tengok ada diterjemahkan oleh orang Indonesia tapi tak lengkap, masih belum habis. Tapi tuan-tuan baca huraian dia, tuan-tuan terkejut. Bukhari hebat, dan Ibnu Hajar juga hebat menghuraikan buku itu. Itulah ulama. Kalau kita nak kenal dia, jangan hanya dengan tengok kulit buku dan tengok nama, tengok kandungan buku tersebut. Jadi ini adalah orang yang menghuraikan, kan? Ada banyak. Dah ini syok juga ni cerita tadi. Umdah Al-Qari ni, Al-Aini, Badruddin Al-Aini ni sezaman dengan Ibnu Hajar. Dia macam berlawan dengan Ibnu Hajar. Dia nak buat juga. Ibnu Hajar buat, dia pun nak buat juga. Jadi mereka berlawan untuk menyiapkan syarah atau huraian yang terbaik. Akhirnya dua-dua dapat kat kita. Pertembungan mereka berdua ni macam pergeseran melahirkan dua kitab, yang mana tuan-tuan baca dua-dua, tuan-tuan akan dapat ilmu yang banyak. Dia nak buat maksudnya dia nak buat lebih baik daripada Ibnu Hajar. Tapi yang popular Ibnu Hajar lah. Dan Ibnu Hajar habis buat buku ni, dia buat kenuri. Kenuri kesyukuran. Kan? So buku ni pun tuan-tuan baca bagus. Buku ni tuan-tuan tahu bahasa Arab, baca bagus. Amat penting sebab dia susunan dia agak berlainan daripada Ibnu Hajar. Masuk sekarang ni ulama-ulama ini yang tadi memandang tinggi buku Sahih Bukhari kerana dia mengandungi hadis Nabi yang antara yang tertinggi, yang sahih, tersusun dengan baik dan mengikut bab-bab yang menarik. Maksudnya kalau bab-bab kita baca ni membantu kita memahami hadis tersebut. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis Sahih Bukhari, tuan letih sikitlah besi asal. Sebab pertama dia banyak, yang kedua dia berulang banyak kali. Berulang tu kenapa? Saya cakap ni mewakili 6 kitab ni. Sebab
ulama hadis zaman dulu dia ulang hadis bersebab. Jarang sangat kita jumpa dia berulang tanpa sebab. Sebab ulama hadis ni dia berniat untuk memberikan pengajaran. Kadang-kadang hadis yang sama ada dalam bab yang banyak, maka dia terpaksa ulang. Maka dia ulang berkali-kali. Contoh dia ulang apa tuan-tuan? Tuan-tuan baca hadis berkaitan dengan Rasulullah SAW marah orang yang meludah ke arah kiblat dalam masjid, dan dia nampak kesan ludah itu dan dia marah. Kadang-kadang Bukhari letak hadis tu, hadis yang sama, hadis ludah dan Nabi tegur semua. Dalam bab apa? Bab imam memberi teguran dalam masjid. Satu lagi, bab imam membersihkan masjid contohnya. Dia bersihkan diri, Nabi ambil batu kayu, Nabi bersihkan. Dan bab marah, ada juga marah. Ataupun bab apa ni, ketika solat apa nak buat. Jadi hadis yang sama, bab membersihkan masjid ni macam-macam apa ni bab boleh ataupun kesimpulan yang boleh dikeluarkan. Maka dia ulang. So tuan-tuan jangan marah Imam Bukhari. Kenapa ulang hadis yang sama? Tak larat baca. Dia baca hadis ni, tak ada manfaat dia bila dibaca dengan mengetahui sebabnya. Baik. Itu Sahih Bukhari. Saya harap saya dapat menunaikan sebahagian daripada tuntutan untuk menceritakan Sahih Bukhari. Sekarang dah 10.40. Kita nak break ke kita nak teruskan sikit? Saya pun tak nampak apa ni isyarat pemanggil makanan. So sekarang ni Sahih Muslim lah kita pergi, sebab kita start lambat tadi. Tapi jangan bimbang tuan-tuan tahan sikit, insya-Allah lepas ni tuan-tuan dapat mengisi perut, insya-Allah. Sabar sikit lah, saya boleh lepak kan. Jadi nama Sahih Muslim ni nama kitab. So Imam Muslim berlainan dengan Imam Bukhari. Okey. Dari segi apa? Dari segi nama dia lah, dan susunan buku. Nama dia pun lain, tapi masih ada ciri-ciri yang sama. Apa dia tuan-tuan? Ada perkataan musnad, ada perkataan sahih, ada perkataan mukhtasar. Ada juga benda tu. Makna seolah-olah disepakati oleh ulama zaman tersebut, dia tak nak kumpul semua hadis sahih, tapi yang penting-penting, yang jelas, yang usul, yang asal dia kumpulkan sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi dia cetak apa? Sahih Muslim. Itu je lah. Seperti biasa untuk tujuan memudahkan. Nama dia Muslim. Itu lain dengan Bukhari. Bukhari nama gelaran. Nama Bukhari adalah Muhammad. Muslim tak, nama dia Muslim, dan atuk dia pun Muslim juga. Kan? Sebab tu ada seorang pensyarah saya, dia baca satu hadis yang tak ada dalam Sahih Muslim, tapi dia sebut rawahu Muslim, riwayat Muslim. Dia orang tanya, "Syekh, ni adalah Sahih Muslim?" Tak ada. Betul siapa? Saya adalah Muslim. Dia buat lawak macam tu. Hadis dia baca lah, dia kata. Siapa riwayat? Saya Muslim. Saya seorang Muslim kata. Ini masalah, ini main-main. Kan? Tapi dia pensyarah saya, dia buat lawak je lah. Tapi jangan ambil kan. Kalau orang silap nanti cakap, dia jadikan sebagai apa? Macam mana nak bagi hadis ni best? Riwayat Muslim. Dia kata. Kita ingat Imam Muslim. Baik. Dia meninggal 261. Saya ada catat sikit pasal umur dia. Bukhari tadi, Imam Bukhari umur dia lebih kurang 62 tahun. So ni maklumat sampingan yang kita rasa menarik juga. Lebih kurang 62 tahun umur dia. Sebab dia lahir 194. Saya dapat isyarat pemanggil untuk memanggil makanan. Dan Imam Muslim pula umur dia 55 tahun. 55 tahun, dia lahir 206. So dia umur 55 tahun. Baik, kita pergi sikit lagi, kita ringkaskan. Ini adalah nama murid-murid Imam Muslim yang ambil hadis-hadis Muslim. Buku dia tu, Sahih Muslim. Ni saya bawa buku ni, tunjuk sikit lah. Ni cantik sikit, dia belum koyak abak lagi. Ni Sahih Muslim. Satu ni je Sahih Muslim, tapi dia cetak kecil lah tuan-tuan. Yang mana mata masalah payah nak baca. Aduh, kecil lah. Dia kecil je tak. So baru ni kita baca dalam majlis bacaan dengan syekh kita pun, kita susah nak baca sebab dia kecil kan. Tadi biar tadi. Ini nama-nama dia. Ini kita tak kenal, tapi inilah dia murid-murid yang memelihara Sahih Muslim, yang baca sampai habis depan dia semua. Okey, seterusnya. Dan ini bilangan dia lebih kurang lah tuan-tuan. Lebih kurang nampak bilangan, lebih kurang 7,000 juga. Dan 4,000 yang tak bola, tak ada topik dan sebagainya. Dan ada juga hadis yang saya sebut tadi apa? Dia tak sebut sanad, tapi sedikit, tak sebanyak Imam Bukhari. Kan, sedikit. Baik. Guru-guru Imam Muslim terkenal, sama juga guru dia. Lebih kurang sama. Ini dia panggil sahabat dan murid dalam masa yang sama. Maksudnya Imam Bukhari dengan Imam Muslim pernah bertemu, dan guru-guru dia pun ialah guru-guru yang sama. So ini biasa. Ini adalah zaman tersebut. Dan murid-murid Imam Muslim termasuk juga Imam Tirmizi,
Ibnu Khuzaimah ni, Sahih Ibnu Khuzaimah ni, Abdul Rahman bin Abi Hatim, ini anak Abu Hatim. So sekarang ni mereka ini ada hubungan antara mereka. Dan sebagai contoh, Imam Bukhari pernah cakap kepada Tirmizi, apa yang aku dapat daripada engkau wahai Tirmizi, lebih daripada apa yang kau dapat daripada aku. Maksudnya tawaduk sesama mereka. Imam Muslim juga begitu, guru-guru yang sama. Dan Imam Muslim ni antara kehebatan dia adalah ketika menuntut ilmu, orang telah pun iktiraf kehebatan dia, masih lagi dia pemuda. Macam Imam Bukhari juga, masih muda tapi dia iktiraf sebagai ulama yang terkenal. Baik. Di sini tuan-tuan bagi perhatian sikit sebelum saya ambil 5 minit insya-Allah. Imam Bukhari tak ada muqaddimah buku dia. Dia start terus hadis. Okey. Tapi Imam Muslim dia lain sikit. Dia ada muqaddimah. Dan muqaddimah Imam Muslim ni tebal juga. Dan muqaddimah ni saya ingat lagi masa saya baca bersama-sama sahabat saya depan guru saya baru ni, guru Syekh Al-Manqus tu, memang lama juga nak habis muqaddimah tu. Dan dia menceritakan kenapa dia tulis buku ini dalam muqaddimah ni, dan dia menceritakan bagaimana dia susun buku ni. So ini amat penting. Imam Bukhari dia tak buat. Okey, kalau tengok pada 6 kitab ni, Imam Bukhari ada muqaddimah. Dia tak ada muqaddimah. Imam Muslim ada. Tirmizi muqaddimah ada, tapi kat belakang. Kat belakang sekali. Muqaddimah yang di belakang dia panggil. Imam Abu Daud tak ada muqaddimah dia buku lain. Imam Ibnu Majah ada muqaddimah, tapi muqaddimah dia hadis. Itu masalah dia. Bukan dia cerita hadis muqaddimah. Imam Nasa'i tak ada muqaddimah. So ini style ulama buat. So kita bersyukur jugalah sekurang-kurangnya Imam Muslim ada buat muqaddimah, dan dia menyimpulkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis sama macam tadi, syarat-syarat dia. Kemudian dia susun hadis dia itu. Baik, tapi yang paling penting tuan-tuan, ni paling penting ni, ini ada yang tahu-tahulah, yang tak tahu. Hari ini dia tahulah. Iaitu bab-bab yang ada dalam Sahih Muslim itu bukan hasil Imam Muslim. Bab-bab. Bukhari tadi, yes, Imam Bukhari yang buat bab tu. Maksudnya bab ini, bab itu, bawah bab tu ada hadis. Bab ni, hadis. Tapi Imam Muslim, hadis dia yang asal dicetak ataupun yang asal ditulis pada zaman tersebut, hadis saja yang tersusun tanpa bab. Maksudnya dia tak beritahu bab solat, tapi hadis solat satu bab. Dia tak susun. Dia tak tulis bab tu, tapi dia susun. Susunan tu ada tanpa nama. Sekarang tuan beli buku Sahih Muslim yang saya ada kat tangan saya ni, ataupun buku-buku mana, dia akan tulis bab. Kitab ni, bab tu. Siapa yang buat? Bukan Imam Muslim. Ulama lain yang buat. Ada sebahagian kata imam selepas itu dan sebagainya, tapi penting bukan Imam Muslim yang buat. Kenapa? Kerana style penulisan dia pada hari itu, di atas permintaan seorang murid dia buat buku ni tanpa bab, hadis sahaja yang tersusun. Itu yang penting. Tuan-tuan hati-hati, sebab zaman sekarang orang cetak buku dia tak beritahu. Dia cetak, kita belajar dengan guru, baru guru kita beritahu. Itu penting tu. Itu antara penting belajar dari buku. Orang sekarang dia nak belajar hadis hanya bentuk download dia. Kitab pun tak pegang, touchscreen je. Lagilah jauh kitab tu daripada diri kita. Guru tak ada, kertas pun tak ada, touchscreen itu je. Kan? Ini okey, touch mouse, ini touchscreen. Touch mouse lagi jauh, screen touch juga screen tu. Ini screen tak touch. Kan? Touch ni touch. Kan? Itu. Jadi saya rasa kita tengok hadis pertama, sebenarnya lagi kita baca hadis pertama. Ada dalam mukadimah. Okey, Imam Muslim dalam mukadimah buku dia ni, dia letak hadis, dan bab yang pertama lepas tu pun dia letak hadis, iaitu bab iman. So sekarang ni ulama bezakan. Ulama yang teliti dia kata apa? Riwayat Muslim dalam mukadimah. Dia bezakan. Kerana apa? Kerana Imam Muslim, mukadimah tu dianggap sebagai kitab asing. Kitab Muslim tu start daripada kitab yang lepas tu. Itulah. So kalau ini dalam bab hadis ni, hadis pertama itu tentang la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yarjunnar. Itu bolehlah kita baca. Al-Nawawi Abu Syaibah. Ini guru Abu Bakar bin Syaibah ni ialah terkenal zaman tersebut. Dia ada buku lain, Hadatsana Gundar an Syu'bah. Ha tu ialah pertukaran sanad. Ha tu dipanggil pertukaran sanad, cabang sanad. Tahwil tu. Zas tu. Dia tak buat pokok, tapi dia bagi ha. Ini orang baca hadis, dia boleh baca tahwil, dia boleh baca ha itu boleh juga. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar
qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala Syu'bah an Mansur an Rabi' bin Hirash. Okey, ini ialah tabi'i. Annahu sami'a Ali radhiyallahu anhu Abi Talib yakhutubu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu ma yakdzib alayya yarijun nar. Jangan bohong ke atasku. Siapa yang bohong ke atasku dia akan merasai masuk neraka. Okey. Kemudian hadis akhir. Hadis terakhir ni banyak susunan ya. Hadis akhir bah. Hadatsana Amr bin Zurarah qala lana Hisham an Abi Hashim an Abi Mijlas an Qais bin Abbad. Mijlas kan Mijlas. عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذان خصمان اختصموا في ربهم إن في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة di sini dua. حدثنا وكيع وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم هذان خصمان بمثل حديث هشيم. Okey, dan dengan itu kita bagi sanad pengijazahan kepada semua yang hadir Sahih Muslim daripada guru-guru saya. Okey. Habis dah. Tapi ini kita akan sambung selepas ni insya-Allah. Lepas kita ke berapa slide ada? Kita bagi tentang sebab nuzul ayat Quran, sebab nuzul ayat. Dia sebahagian daripada hadis juga. Maksudnya yang akhir disebut oleh Imam Muslim. Muslim berkata khusus hadis daripada 300,000 hadis, bukan semuanya sahih. Okey, sama kan yang tadi? Okey, kemudian okey. Ni pujian dia terhadap buku dia. Okey, dan juga adalah huraian terhadap Sahih Muslim. Okey, tapi yang popular sekarang ni inilah. Tuan-tuan, yang popular syarah yang huraian Sahih Bukhari ialah Fathul Bari Ibnu Hajar. Yang popular Sahih Muslim punya huraian Imam Nawawi. Walaupun huraian tak sepanjang Ibnu Hajar, tapi dia popular. Dan dia telah pun dicetak. Saya tak tahu terjemah ke tak. Kalau tuan-tuan tahu, tuan beritahu. Dia terjemah masya-Allah cukup bagus. Tapi dia penting ada banyak orang yang buat huraian ini. Saya rasa huraian ringkasan Muslim. So dia bukan huraian penuh. Ini huraian penuh. So maknanya sekarang ni ulama memberikan perhatian yang besar kepada Imam Muslim dan bukunya Sahih Muslim. Dan Muslim ada banyak kitab lagi. Habislah ni. Habis. Baik, ringkas ceritanya untuk kita berhenti makan ialah buku ni, dua Sahih Bukhari Muslim ni kita dah tengok tadi sebentar lalu tentang siapa Imam Bukhari dan Muslim, apa buku dia, bagaimana susunan dia. Walaupun tak detail tuan, sebab saya tak nak detailkan, sebab sebahagian kita tak nak detail sebab dia nak dapat asas dulu. Sebahagian nak detail insya-Allah tuan-tuan, kita buka ruang untuk perbincangan nanti. Dan bagi yang pernah ikuti, kita dah berbincang detail tentang Sahih Bukhari dalam satu rakaman yang kita ada. Saya rasa ada dalam blog, kita boleh buat link insya-Allah. Kita dah pun huraikan tentang cara Imam Bukhari susun Sahih Bukhari. Dan Sahih Muslim sebelum lagi kita buat program. So yang penting sekali ialah kedua buku ini mengumpulkan hadis yang sahih, yang mana kalau kita sebut riwayat Bukhari dan Muslim, ia memberi isyarat ia hadis yang sahih di sisi Imam Bukhari dan Muslim. Kecuali ada orang pertikaikan dari segi tersilap sebut ke apa benda, itu cerita lain. Tapi sekarang ni bila Imam Bukhari dan Muslim masukkan hadis tu yang penuh lengkap dengan sanadnya dalam buku kedua yang buku ini, mereka bermaksud ia hadis yang sahih. Sebab tu dia lain daripada hadis-hadis kitab sunan yang kita akan sebut lepas ni, di mana dia ada campur sahih dan dhaif dengan susunan yang menarik juga. Dan jawapannya ataupun persoalan yang kita jawab nanti ialah kenapa ada hadis dhaif dalam buku-buku tu. Kalau kita fikir cukuplah buat hadis sahih, tapi ulama ni dia ada sebab dan dia ada teknik dan dia ada metodologi. Hari ni kita nak tahu benda-benda ni. So harap kita dah, saya sekurang-kurangnya dah sebutkan sebentar lalu. Tuan-tuan yang ada soalan yang perlukan huraian, tuan-tuan boleh catat dan tuan-tuan boleh tanya lepas ni insya-Allah dalam sesi soal jawab nanti. So saya rasa elok kita berhenti untuk beri laluan untuk makan dan untuk bersemangat balik masuk. Kita akan tengok tentang Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i insya-Allah. Sekian dia. Makan atas kan? Ni pengurusi akan beritahu. Makan pada sanad je. Tak beritahu sanad tak jumpa makan. 15 boleh. Okay, alhamdulillah kita dah habis dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim untuk makan minum pagi. Untuk pengasaran kita ada dua kali makan, minum pagi dan lunch, makan tengah hari. Untuk minum pagi ni
tuan-tuan boleh naik ke pintu masuk ni, pergi ke arah Dewan Muslimin. Depan Dewan Muslimin kita ada sediakan makanan lah, makan bihun dan kuih. Takut ada tersalah ni, ada lagi satu kumpulan yang dia buat kat situ juga, hampir situ. Buku meja pertama dulu, depan sikit sebelah kiri ada makanan kita lah. Okey, insyaAllah dalam masa 15 minit boleh makan. Nanti lepas zuhur kita ada lunch pula. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Lepas ni kena